Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Kartel dadah terbesar di Sabah didalangi individu bergelar Datuk Tumpas. Ini pasti satu pendedahan daripada PDRM, tangkapan dari PDRM yang mengejutkan ramai, terutamanya rakyat Malaysia, netizen seluruh Malaysia, dan juga ahli-ahli politik seluruh Malaysia. Artikel daripada Harapan Daily. Polis Diraja Malaysia, PDRM, berjaya menumpaskan kartel dadah terbesar di Sabah yang disyaki dinaungi seorang individu berpangkat Datuk. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin berkata, lelaki itu merupakan penaung sebuah badan bukan kerajaan NGO dan merupakan dalang utama sindiket yang ditahan. Lelaki berusia 40 tahun itu ditahan bersama 10 individu lain dalam serbuan pada jam 2.30 pagi. Kita menahan 2 individu yang juga peniaga dan pembantu peribadi, seorang penjawat awam berperanan sebagai transporter bagi sindiket itu, seorang individu lagi disyaki keldai dadah serta dua lelaki merupakan pengedar dadah. Kita menahan 2 individu yang bekerja sebagai penyelia tapak dan pengarah urusan rangkaian restoran yang berperanan menguruskan kewangan sindiket serta seorang penganggur merupakan tonton sindiket itu, katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman hari ini. Ayub Han berkata, siasatan dijalankan di bawah peruntukan Seksyen 130V Kanun Keseksaan, kesalahan jenayah terancang, dan prosedur pula adalah di bawah Akta Kesalahan Keselamatan, Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Menurutnya, sindiket pengedaran dadah Syahbu itu dipercayai aktif sejak 2015. Hasil risikan juga mendapati ia adalah sindiket terbesar di Sabah dan mempunyai jaringan pengedaran antarabangsa dan tempatan. Beliau berkata sindiket itu dipercayai membawa dadah ke Sabah dengan menggunakan keldai dadah menerusi syarikat penerbangan, komersial dan kiriman kargo laut. Bekalan dadah akan disimpan di Sabah sebelum diagihkan kepada pengedar-pengedar sindiket, sebelum diseludup kepada pembeli di Indonesia dan Filipina. Ayub Han berkata hasil siasatan awal polis mengesan ahli sindiket berusia 30 hingga 48 tahun itu memiliki pelbagai aset seperti kenderaan mewah, bangloh dan 12 syarikat perniagaan dalam bidang pelancongan, pembinaan, petrokimia, minyak dan gas serta pembuatan. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, saudara-saudara semua, sudah pasti ramai ingin mengucapkan tahniah kepada Dr. Sam ataupun Dr. Sam atas kemenangan bagi calon PAS ataupun Perikatan Nasional di Kemaman. Nah, dengan kemenangan ini, satu lagi berita gembira, selain daripada berita buruk yang diterima oleh pengurus CPN sebelum ini, berkaitan dengan peralihan sokongan MP bersatu. Nah, terdapat persoalan yang timbul selepas Dr. Sam ataupun Dr. Sam menang di Kemaman. Selepas PN PAS berjaya sekali lagi untuk memenangi pilihan raya kecil Kemaman, tiba-tiba selepas menang, Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, MB Terengganu, yang juga ADUN, telah membuat kenyataan bahwa pembuka pintu untuk kita menuju Putrajaya, kata Dr. Sam. Nah,
Persoalan yang timbul selepas saya mendengar apa yang dinyatakan oleh Dr. Sam ini, adakah maksud kita itu hanyalah untuk PAS ataupun bersama-sama dengan Perikatan Nasional? Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, mungkinkah selepas menang di Kemaman, bertambah sibuklah MB Terengganu? Selain daripada tugas ataupun jawatan sebagai MB, sebagai Menteri Besar Terengganu, sebagai adun, dan begitu juga sebagai ahli parlimen. Semakin padatlah jadual bagi Dr. Sam. Nah, mungkinkah maksud pembuka pintu untuk menuju ke Putrajaya, untuk kita menuju ke Putrajaya hanyalah mewakili PAS, bukan maksudnya kita itu bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Nah, itu menjadi persoalan. Sebab tidak dinyatakan sini oleh Dr. Sam bahwa pembuka pintu untuk kita PN menuju Putrajaya. Tapi saya tak nak panjangkan di situ. Tapi spekulasinya, adakah Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai ahli parlimen PN PAS yang baru tidak juga mustahil akan beralih sokongan terhadap kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di samping pada hari ini pun sudah bulan 12, bulan Desember. Tidak lama lagi Januari, seperti mana yang 33 juta rakyat Malaysia sudah sedia maklum. Yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Johor yang akan memegang jawatan yang di Pertuan Agong ke-17 pada Januari, yang sudah bertitah sebelum ini mengutamakan 33 juta rakyat, bukan 200 calon ataupun 200 wakil rakyat. Nah, saudara-saudara, adakah langkah tebuk atap yang mungkin dirancang oleh Ahmad Samsuri sekiranya dinyatakan di sini berkaitan dengan pembuka pintu untuk kita menuju ke Putrajaya ini, bertujuan untuk menebuk atap ataupun bertujuan untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemerhati politik bebas? Saya amat menolak perkara-perkara yang membawa kepada tebuk atap. Pertukaran kerajaan bagi saya, selepas saya melihat sokongan-sokongan yang diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, pertukaran kerajaan Anwar Ibrahim hanya boleh digulingkan pada pilihan raya umum ke-16. Makna kata, pada pengundian akan datang, bukannya dengan melalui langkah tebuk atap. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan komen, berkaitan dengan spekulasi Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menyokong Anwar Ibrahim, apa komen Anda? Adakah perkara ini relevan ataupun tidak? Nah, saudara-saudara, tonton dan bapak yang dihormati, sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.